Hai Ati. Tunggu guest kita. Sila. Hai. Dasar ni Mus. Ya. Selamat datang Haja. Satu lagi. Selamat datang If Dila Sasha. Assalamualaikum. Salam. Ya, tunggu orang masuk. Hai Aisyah. Public live. Ada. Alright. Azida Nurdin Fatih. Oh, disebut fans kau ni. Nurdin. Ni Iskandar. Dan buat dia. Huda Razif. Selamat datang. Huda Razif tu apa? Kakak kau? Sekejap. Tunggu orang masuk sekejap. Sebelum tu, line aku okey? Video? Mantap. Suara okey? Suara okey, clear. Aku okey. Okay. Suara okey, line clear. Alright. Dan ni. Dan. Adik Yo. Dan. Okay. Lagi 30 saat kita start. Okay. Alright. Macam ni kirim salam. Formal. Tak ada. Muhammad Zarif. Ramai ni kau punya fan ni. Ini okey, cuba selamat datang Syaila. Cuba korang komen korang tengok live dari mana? Korang ni first buyer ke ataupun dah beli rumah ni? Ahmad Ashraf. Kreatif. Ini Abbas ni. Kecam. Okey. Kacau. Bil. So rasanya kita dah boleh start. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Belum on the way dapat. Okey, on the way dapat tu apa? Tunggu financing ke apa? Abbas. Selamat datang Abbas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audience dan guest kita malam ni. Pagi. Aziz nak tanya je kat komen ataupun dekat question pool bawah. Okay, so seperti biasa, saya host Sembang Santai Don. Saya Don, full time Great Eastern Takaful Advisor. Dan setiap hari Rabu malam akan ada satu Sembang Santai Don bersama different guest ni dengan different topik. So minggu ni kita bawakan Mustaqim Razif, Ren daripada Great Casa Realty. So tanpa buang masa, kita bagi guest kita intro lagi. Alright. Okay, thank you Don. Sudi jemput untuk tetamu Sembang Santai malam ni. Okay, just nak intro sikit. Nama Mustaqim, ramai dah kenal kot dalam ni kan. Panggil Mus je. Okay, tengok banyakkan kawan ni. Okay, so
Nama Mus, umur 26 tahun, berasal dari negeri Kedah dan sekarang menetap di KL, Masa Maju. Alright. So, ringkas dan padat Dia tak nak share status. Status tak nak share. Okay. So, sebelum kita masuk topik kan, sekarang ni rumah jenis apa yang kau jual dan base mana? Sekarang, kalau ikutkan sekarang, fokus pada rumah new project dengan subsale. Rumah subsale, rumah second hand lah maksudnya. Second Dua tu hand? lah. Cuba macam mana tu? Subsale tu macam mana? Ada mungkin audiens kita tak faham kan? Rumah subsale ni biasa kalau ramai orang tahu, lebih nak faham lagi rumah second hand lah. Maksudnya rumah dah ada orang beli and then orang tu jual pula pada buyer baru. Macam tu lah. So sekarang ni macam rumah new project tu rumah yang masih under masih under development lah. Under construction. Under con lah. Under con lah. Ini gasan dia. Okay. So tengok bukan barang kita beli je ada second hand, tapi rumah pun ada second hand Betul. Tapi yang ni tak boleh dapat kat Shopee lah. Okay. So next, apa yang topik yang kita hari ni rasanya ramai nak dengar ni sebab topik hari ni menarik sebab first house buyer. So saya yakin ramai audience pun first house buyer. Dan untuk yang baru masuk, kalau korang ada soalan, tanya je dekat komen bawah ataupun ada question poll dekat bawah, tekan saja. Nanti kita akan suruh guest kita jawab. Jangan start nak beli rumah bos. Ya Abbas, sabar ya. Kita baru nak masuk. So tanpa guest kita kita punya audience pun tak sabar ni Abbas ni. So Mus, apa 5 step yang untuk beli rumah untuk first house buyer ni? Okay, so nak cerita step untuk beli rumah ni sebenarnya kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama fasa persediaan, kedua fasa pembelian dan ketiga fasa ni lah dia punya akhir dia waktu dah beli semua tu. Okay, so yang saya nak fokus hari ni lebih kepada fasa persediaan. So fasa persediaan tu kita boleh ringkaskan ada 5 step lah. Dan benda ni biasanya ramai orang tak tahu, especially pembeli rumah pertama. So biasa macam yang dah ada, kadang-kadang dah ready nak beli rumah pun dia still tak tahu nak start dari mana kan. So insyaAllah daripada apa yang saya share pada ni pasal 5 langkah pertama untuk beli rumah ni, insyaAllah boleh bagi macam idea lah kat mana kita nak mula kan. Okay. So tanpa buang masa saya cerita lah dia punya 5 step tu. Yang pertamanya kita first kali adalah kita buat semakan kelayakan. Semakan kelayakan loan. Okay, semakan kelayakan loan tu dia macam mana? Semakan kelayakan loan ni dia biasanya kita nak check sama ada contoh kita punya gaji, komitmen semasa kita ni lepas tak untuk kita apply loan dekat bank. Sebab bank dia ada dia punya certain requirement dia. Dia ada certain rate dia untuk kita apply loan rumah. Gaji macam ni lepas lah untuk kita beli rumah harga macam ni. Kan? Macam contoh siapa-siapa cakap, okay aku nak beli rumah harga 300k. Dia just bagi bajet dia. Tapi belum tentu lagi dia lepas untuk beli harga rumah 300k tu. Sebab tu pentingnya kita kena buat semakan kelayakan loan dulu. So tak adalah dia terus straight away pergi terus nak beli apply loan tu semua kan. Better dia buat semakan kelayakan loan dulu. Okay, semakan kelayakan loan ni dia sebenarnya dia ada cara dia lah untuk buat semakan kelayakan loan ni. Biasanya banker dia boleh buat dan perundian tanah pun dia boleh buat juga benda ni. Kalau kita buat semakan kelayakan dengan banker ni biasanya dia akan buat secara lebih detail lah, maksudnya kena submit dokumen apa semua kan. So kalau kita macam tak nak terus direct dengan banker, kita boleh consult dulu dengan perundian tanah, dengan property agent. So property agent pun dia boleh buat
semak tu secara ni lah roughly je lah. At least if property agent tu cakap boleh lepas, at least dia ada possibility untuk lepas tu rate dia agak tinggi lah. Kalau property agent dia cakap macam tu kan. So tak adalah straight away kita pergi kat banker, kita dah direct submit semua tu. Lepas tu kita tunggu panjang masa dia kan. Dalam biasa dah paling lama 2 minggu lah, paling lama 2 minggu. Lepas 2 minggu, loan reject. Kita tak buat semakan awal, tak ke buang masa benda tu kan. So at least kita dah buat semakan awal dengan kita buat eligible ni lah check loan tu kan. Dengan perundian tanah ni, at least kita tak buang banyak masa kan. Okay, apa yang biasanya akan dicek dalam semakan kelaikan loan ni? Biasanya dia akan tengok pada kita punya gaji bersih lah, bukan gaji kasar, gaji bersih yang dah tolak EPF apa semua tu. Okay, gaji semasa dan komitmen kita. Gaji bersih dan komitmen semasa. Komitmen dia bukan tengok, komitmen dia akan tengok mana komitmen yang kita ada bayaran hutang dengan bank. Contoh, kita ada bayaran hutang dengan bank, kita bayar kereta, kita kena bayar buku, ataupun PTPTN, ASB financing. Ya betul, ASB financing. Okay, ASB financing ni dia ada ASB ni dia lain sikit. Dia kalau ASB ni dia akan dikira sebagai komitmen kalau ASB tu belum cukup setahun. Okay, kalau dia dah cukup setahun, dah lepas setahun, maksudnya dia dah ada dapat dividen semua, benda tu dia dah, kalau ikutkan dia dah tak kira sebagai komitmen lah. Sebab dia dah boleh rolling dividen dia untuk bayar balik kan. Tapi ada certain banker dia Strict. ada bank yang dia tengok benda tu, ada bank dia still kira sebagai komitmen juga. Dia tak kira berapa tahun, ada jugalah, certain lah. Okay, so daripada semakan kelaikan tu kita tengok bila semakan kelaikan loan ni, sebenarnya bank kita nak tahu dia punya, orang panggil DSR. Bank akan tengok DSR. DSR ni apa? DSR ni nama panjang dia Debt Service Ratio lah. Maksudnya berapa kita punya kelaikan kita lah. Sebab setiap bank dia ada rate dia tersendiri dan ikut tangga gaji. Contoh kalau gaji 3,000 ke bawah, dia punya rate DSR dia dalam 60% contoh. So kalau macam bila kita buat calculation tu, kiraan dia punya formula dia dia punya komitmen bahagi komitmen semasa campur dengan komitmen baru. Komitmen baru tu kira harga ni lah, installment rumah yang kita nak beli ni lah, bahagi dengan kita punya gaji bersih darat dengan 100%. So akan dapat dia punya DSR tu. Okay, DSR tu, kalau contoh DSR dia punya, bank tu punya DSR rate dia 60%. Maksudnya kita tak boleh exceed 60% tu. Kalau lebih 60% tu maksudnya kita tak lepas untuk untuk dapat loan tu lah. Financing. Betul. So kena make sure, contoh kita beli rumah harga 300k, dia punya installment kita dah campur semua kan. Kena make sure dia below 60%. So, kalau boleh kita janganlah terlalu dekat dengan 60%. Tak nak ngam-ngam, kalau boleh kita cuba macam biar ada gap jauh sikit, contoh 50%, okey lah kan. At least tak banyak sangat kita punya komitmen, tambahan komitmen kita. Sebab kita kena consider juga apa komitmen kita yang tak dikira dengan bank kan. Contoh kita ada komitmen apa lagi, kita ada minyak kita, makan minum kita kan, setiap bulan semua tu kena campur, kita kena ambil kira lah. Sebab tu kalau kita kira DSR ni, semakin kelaikan loan, kita mungkin layak tapi kita belum tentu mampu. Faham tak? Betul. Sebab tu kita kena ambil kira juga benda tu. Bila kita check semakan kelaikan loan tu dah sampai 60% tu, kita kena check balik, campur balik dengan komitmen kita yang lain yang luar pada komitmen tu. Kalau kita campur semua tu, dia jadi lebih, so benda tu akan jadi macam perangkap untuk kita juga akan datang in future. Kita boleh lepas, kita dah dapat loan kan, dah boleh apply loan apa semua, last sekali terjerat. Dah dapat beli rumah terjerat sebab tak lepas nak bayar rumah sewa rumah lagi kan.
So Betul. rumah sendiri apa semua kan. Maintenance. Benda tu kita kena ambil kira lah benda tu. Hmm. So kena pegang, kena ingat betul-betul layak tak semestinya mampu. Benda tu penting. Kena ambil kira. Okay, tu kira tu step yang pertama lah. Step pertama adalah langkah awal kita ambil, nak tahu. Sebab daripada saya makan kelaikan loan tu juga, kita boleh tahu juga berapa maksimum harga rumah yang kita beli based on kita punya gaji dan komitmen semasa. Yes. Sebab ada orang dia check, dia bagi bajet dia, lepas lah untuk beli harga rumah ni. Okay, kalau terlepas, dia boleh tahu berapa dia punya maksimum. So daripada situ, even dia tak dapat beli rumah yang harga yang dia nak tu, at least dia tahu berapa dia punya layak yang dia boleh dapat. Contoh 300,000 tak dapat, berapa? Punya harga rumah dia boleh lepas dalam 200 je, 200k je kan. So at least dia decide dia nak beli yang 200k atau dia nak hold dulu, dia plan dulu, dia punya bagi financial cantik, and then baru dia proceed untuk beli. Dia tunggu dulu, maksudnya dia plan cantik-cantik kan, bagi financial statement dia cantik, gaji dia dah naik, so dia boleh beli lah rumah. Dia boleh plan, bila dia dah tahu kelaikan loan ni, dia boleh plan daripada awal at least. Dia tu lah. Okay. So sekejap. So dia DSR tadi tu siapa yang rajin tu boleh letak balik So DSR ni maksudnya bahasa mudah dia kita punya komitmen hutang semasa dan campur yang rumah tu lah, installment yang baru bahagi dengan income bersih kita. So dia punya percentage tu normally 70% kan. Dia sekarang dah turun 60. Percentage dia akan ikut pada tangga gaji sebenarnya, dan setiap bank dia ada different rate lah kalau ikut kan. Ada yang 60%, ada yang 50% paling lower. Kalau macam gaji 3,000 ke bawah, dalam 60%. Kalau 3,000 ke 5,000 dia naik sikit, 75%. Ada naik lagi, 85 paling tinggi. Macam tu lah, dia akan ikut benda tu. So DSR pun punya percentage dia akan ikut depends on bank, gaji kita, and then jenis pekerjaan rasanya termasuk kot swasta atau kerajaan. Yang tu tak pasti. Yang tu saya tak pasti sangat. Alright. Biasa ikut tangga gaji lah, kebiasaannya lah. So saya nak record balik yang layak tak semestinya mampu. So ni guru saya Tuan Ahyat Ishak pun selalu juga remind kepada kami bahawa layak ni maksudnya mungkin kita layak untuk ambil financing house 300,000 macam tadi Mus bagi contoh, tapi sebenarnya kita mampu, kita hanya 200k punya rumah. Maksud dia kat sini komitmen kita yang lain tak masuk dalam band tu terlalu tinggi lah. So ini kita perlu check kita punya cash flow lah. So cash flow kita, income tolak komitmen tu topik lain lah cerita dia. Tapi yang paling senang kita boleh buat, kita check balik kita punya cash flow. Sebab ramai yang tak rekod kita punya belanja bulanan. So kita tak tahu duit kita pergi mana. Lepas tu dandan pergi hentam buat financing, house financing buat maksimum. Lepas tu tak boleh nak bayar. Kononnya nak buat investment tapi tak jumpa penyewa, tak boleh juga maintenance kita bayar. So kena check cash flow lah sebelum DSR ni. So second step tu apa? Okay, kita proceed lah ke second step. Lepas kita dah buat set makan kelaikan loan apa semua, maksudnya kita, contohlah penghunian tanah cakap okay, loan lepas. So lepas kita dah tahu benda tu, kita dah boleh decide, kita dah boleh mula buat kita set kita punya kriteria rumah pilihan yang kita nak beli tu lah, ikut harga yang kita layak tu. Tentu kita kena decide jugalah kita punya purpose untuk beli tu, kita nak beli untuk apa. Sebab different purpose, different dia punya kriteria. Sebab kalau contoh kita nak beli rumah tu sebab kita nak beli untuk duduk. So untuk duduk ada kriteria dia sendiri. Kita sendiri decide kan nak macam mana kan. Kita nak rumah ni dekat dengan sekolah, kita nak rumah ni dekat dengan pasar ke, dekat dengan padang ke apa kan, kawasan yang neighborhood yang okey kan. Dan kalau kita beli, contoh kita fikir nak beli untuk kita beli untuk investment, lain pula. Untuk investment kita kena fikir rumah tu senang tak untuk kita, sebab orang yang buat investment ni dia fikir untuk bagi sewa rumah ni. Faham tak? So dia bagi sewa, maksudnya bagi sewa bukan asal boleh bagi sewa, dia kena check dulu market price.
harga market price kat situ bagi sewa lepas lah untuk contoh sebab orang yang buat investment ni dia bagi sewa untuk dia bayar apa rumah tu balik, installment tu orang panggil apa, other people's money, orang cakap ni matters other people's money lah, kita bayar benda tu. Faham kan benda tu? OPM. Kita pakai method OPM. Orang yang buat investment ni biasa dia akan familiar lah dengan OPM ni. So dia akan guna duit orang lain untuk bayar balik installment dia. So kita kena tengok lah, based on kriteria, kita kena check rumah tu sesuai tak. Kalau kita beli ni mudah tak untuk kita sewakan, dan harga yang kita boleh sewakan tu boleh tak cover balik kita punya duit installment tu. Duit installment tu bukan duit installment saja, kita kena tengok juga ada cukai-cukai lagi kita kena bayar, maintenance lagi kan, banyak benda tu. So kita kena consider benda tu, kita kena check dulu median price, market price dekat area yang kita nak beli tu sesuai tak untuk kita buat investment. Okay, so daripada situ kita boleh kita decide lah, based on benda tu kita decide kriteria rumah tu based on purpose kita. Ada orang dia beli dia nak mudah, dia terus cari rumah yang dia sesuai untuk dia own stay atau sesuai untuk investment. So dua-dua dia cari rumah yang sesuai untuk dua-dua. So senang, bila dia nak duduk dia boleh duduk, bila dia nak bagi sewa pun senang nak bagi sewa kan. Sekarang ni boleh kata itu susah, pemilihan terbaik lah kalau nak beli rumah. Boleh guna ada dua purpose kita boleh buat kan. Boleh bagi sewa bila kita tak nak duduk, ataupun kita nak hold dulu rumah tu kan, kita tak nak duduk lagi rumah tu, kita bagi sewa dulu. Kita bagi kita punya financial okay semua, tak pun tunggu hutang dah tinggal separuh ke semua, kita dah mampu untuk bayar sendiri, baru kita duduk. Pun tak ada masalah juga. So based on kita punya purpose lah, untuk kita decide kriteria rumah yang kita nak beli tu kan. Itu yang kedua. So kita proceed yang ketiga. So, macam tadi dia boleh dua choice tu, sama ada kita panggil on stay ataupun investment. Tapi bila kita nak beli satu rumah tu untuk dua faktor ni, on stay ataupun investment, selalunya dia akan ada isu lain lah. Contohnya macam kita tadi on stay, lepas tu kita nak buat sewa. So mungkin kat situ kita tak jadi sewa sebab kita ada sentimental value kat situ. Sebab kita dah duduk 20 tahun, lepas tu nak pindah, nak sewa kat orang, mungkin kadang kita tak nak sewa sebab sentimental kan. So kalau nak buat rumah tu dua ni, on stay dengan investment, korang kena fikir long term lah. Macam ada korang ni lah, sebab rumah ni long term kan. Korang ambil financing pun 30 tahun kalau maksimum. 35 tahun. Sorry, 35. Okay. Maksimum 35 tahun. Sebab tu penting tu persediaan ni. Kita boleh decide. Kita kena decide awal purpose kita beli rumah, sebab kita nak duduk rumah tu lama, dan satu lagi kita nak bayar hutang rumah tu pun makan masa lama. So kita kena fikir panjang, fikir betul-betul, jangan gelojoh lah orang cakap. Kita decide betul-betul, relax dulu kan, minta pendapat orang semua sesuai tak, minta pendapat, consult dulu dengan pendidikan tanah. Then dia orang yang akan tolong study untuk bagi the best option lah untuk beli rumah. Itulah untuk yang kedua. Kita memang jangan gelojoh, tapi jangan terlalu lambat. Sebabnya kalau kita ambil 35 tahun financing pada umur 35, mungkin kita akan ada masalah nak bayar lepas pencen. So benda tu pun kena ambil kira lah, macam mana korang nak bayar lepas pencen. So anak kita bukan tabung persaraan lah. Okay. So jangan buat hal. Okay. Sebab itulah ada perundian tanah boleh assist part benda ni. Ya, betul. Kalau kita study sendiri, kita tak ada knowledge, kita tak tahu apa yang sesuai kriteria macam mana kan, based on kita punya purpose, kita akan buang banyak masa. So rumah yang kita nak beli, tiba tengok dah naik harga, tiba-tiba dah ada orang lain beli. So kita dah buang banyak masa dan kita dah terlepas. Peluang tu kita dah terlepas. Kan? Banyak benda tak nampak. So ada soalan Aziza Zaidi. Apa step nak nampak kan soalan tu? Apa step nak cantikkan financial step nak cantikkan financial statement? Cantikkan financial statement, first sekali gaji kita lah.
kita nak beli rumah tu berapa harga rumah, dan kita tengok lah gaji kita, harga berapa gaji segi gaji bersih kita dan kita punya komitmen. Dan lagi satu kita kena lagi satu kena check jugalah hutang-hutang yang ada. Contoh PT kita tertunggak ke, kita punya kereta tertunggak ke, sita sikris benda tu lah. Benda tu biasanya kita tak sure boleh check sendiri ke tak. Boleh check sendiri ke? Boleh dia. Boleh check sendiri kan. Benda tu boleh download. And then so kita kena tengok benda-benda tu lah. Untuk kalau benda tu tak ada masalah, insyaAllah cantik lah financial statement kita. Jadi sebenarnya sebelum kita buat kira-kira property ni, harga rumah, DSR semua, kita kena kira kita punya cash flow dulu. So korang punya cash flow setiap bulan tu defisit ataupun surplus. Ni kalau setiap bulan pun sesak nak makan, jangan mimpi lagi lah nak beli rumah. Betul. Okay. So ada soalan Ikmal, nak apply loan rumah, bank request dokumen apa? Kalau soalan Ikmal, kalau nak apply loan rumah, bank request dokumen apa? Okay, dokumen biasanya untuk submit loan, bank akan minta IC depan belakang, financial statement biasanya dia akan minta payslip 3 bulan dan bank statement. Lepas tu offer letter kerja. Yang terakhir je apa? Last kali saya tak ingat. Last kali bukan. Sitos, kredit. Saya pun tak ingat, lupa. Last kali. Tak apa, yang penting benda tu lah. IC, tadi payslip 3 bulan, bank statement 3 bulan. Yang tu lah, offer letter tu lah yang penting. Paling penting sekali. Offer letter LO ke apa? Apa ni? Tu offer letter kerja lah company. Oh, kerja, okey. Kerja. Yang tu lah. So, harap menjawab Ikmal dengan tadi siapa? Azidi. Harap menjawab ni Ahmad Ashraf Zainal. Macam mana kalau business owner nak beli rumah? Kalau untuk business owner, dia lain sikit lah. Sorry, ada Huda Razif tambah lagi satu, EPF. Betul. EPF. EQ. Thank you my sister. Dia pun pernah tanah juga tu. Backup. Okay. Untuk business owner, dia lain sikit lah dengan yang kerja company. Business owner, dia perlukan SSM. SSM kena ada at least 2 tahun dan kena declare tax lah. Tax, dan lagi satu bank akan tengok 6 bulan bank statement. Benda tu lah, 3 tu yang paling penting. So ni ramai business owner lari dari lembaga HDN. Declare tax tu yang paling penting lah. Kalau tak buat benda tu memang sangkut lah, memang takkan dapat untuk apply loan. Sekarang memang tak akan dapat lah. Kalau tak buat benda tu pun nak apply loan macam mana kan, bank pun akan check juga benda tu. Betul. So, sekarang business owner sekarang business owner yang tak bayar cukai ni, tak declare cukai, memang tak dapat lah financing. Memang dia orang beli rumah cash lah. Beli rumah cash lah tu. Keluar duit banyak sangat, kena juga HDN. Jutaan. Memang nak kena stamp. Dari mana datang duit? So, business owner kena declare cukai lah. And then sebab kalau kita tak declare cukai, bank takkan tahu kita ni betul-betul game berniaga kan. Ni business pun ramai yang tak buat SSM. So macam mana nak buat account, current account pun. Alright. Okay, daripada lupa tambah sikit pada yang 6 bulan bank statement untuk business owner tu, bank biasanya dia akan ambil average daripada 6 bulan tu. Ada bank dia akan ambil 100% daripada 6 bulan tu, ada bank dia akan ambil 1% je. Mungkin 50% macam tu. So based on yang tu lah. Kalau kita punya pendapatan bulan-bulan macam tak cun, susah agak kan. So kena jaga benda tu. Duit keluar masuk setiap bulan, pendapatan bulanan tu kena make sure cukup lah, cantik lah semua. Kena konsisten lah. Konsisten lah, paling penting. At least 6 bulan lah. Betul. Dah 6 bulan tu lah terus pergi apply.
Betul. Okay, so harap jawab tadi Ashraf. So next step ketiga. Baru step ketiga. Okay, step ketiga. Okay, step yang seterusnya lepas kita dah kita dah set kriteria semua tu kan, kita dah tahu, kita kena ada at least sikit lah knowledge. Kita kena fahamkan proses beli rumah tu, dia punya flow tu macam mana, supaya kita tak adalah blur sangat bila dah kita dah start nak go through one by one proses dia kan. So kita kena tahu dia punya flow dia macam mana daripada A to Z. At least kita kena tahu dia punya yang basic punya step lah, dia punya flow dia. Okay, kalau untuk flow beli rumah ni, kita kena tahu first kali kita kena bayar booking lah. Kalau kita beli kita beli through agency, kita beli through property agent atau developer pun, kita akan kena bayar booking. Tapi booking ni kalau rumah subsale biasanya dia akan ambil 3%. Kalau rumah new project ni kebiasaannya booking dia ada certain developer dia just buat booking rendah atau zero deposit. Ada certain dia buat macam tu. Ada yang dia bayar booking serendah RM500. Kira untuk kira nak galakkan ni lah membeli rumah pertama kan. So dia buat rendahkan booking untuk rumah ni project. So rumah subsale kita kena tahu standard 3%. Bila dah start kita dah bayar booking 3% tu, kita akan proceed ke apply loan. Kita akan apply loan dulu. Bila dah settle loan, kita dah lulus, kita akan sign LO. LO tu letter of offer lah. Sign LO dengan banker. Bila kita dah sign dengan banker, barulah kita proceed ke SMP. SMP tu sign and purchase agreement lah. SMP ni kira urusan kita akan masuk ke lawyer pula lah. Lawyer firm yang uruskan tukar hak milik rumah. So bila dah buat sign LO tu kita akan submit ke lawyer firm tu. Dan lawyer firm tu dia akan start proses untuk buat ni lah draft SMP tu. Bila dah siap SMP, buyer dengan owner dia akan sign lah SMP tu. Kira persetujuan lah, black and white tu, agreement untuk tukar milik untuk jual beli lah. Persetujuan untuk jual beli. And then bila dah sampai situ, maksudnya before sign SMP tu, Deposit. kena bayar baki. Sebab deposit beli rumah ni kita kena tahu deposit rumah ni total dia 10%. Booking 3% dan balance dia 7% tu kita kena bayar before kita sign SMP tu. 7% tu. Dan 7% tu dia ada a few method lah. Kalau nak beli rumah ni ada cara nak bayar macam mana kan. Ada yang bayar guna EPF, ada yang bayar terus cash, ada yang buat markup loan. So dia ada a few cara lah untuk kita bayar 7% tu baki dia. Okay, bila dah sign SMP tu, lawyer dah proses semua tu, dia akan draft untuk SMP agreement untuk tukar hak milik lah, tukar nama apa semua tu. Benda tu akan makan masa, depends on jenis rumah. Sebab rumah ni kita kena tahu dia ada kita kena tahu, at least kita kena tahu dua ni lah, freehold dan leasehold. Sebab dua jenis property ni dia akan effect lah pada dia punya duration dia. Sebab rumah freehold ni biasanya kalau tukar nama biasanya dia akan makan masa dalam 3 ke 6 bulan macam tu. Paling cepat lah rumah freehold ni. Kalau untuk rumah leasehold dia akan makan masa lebih kurang 6 ke 9 bulan. So masa dia agak panjang sikit lah. So proses tu bila dah selesai semua tu, barulah hand over kunci dekat pembeli yang baru tu. Itulah dia punya proses. Dia kena tahu booking, bayar deposit, baki deposit, then sign SMP. Booking, bayar loan, apply loan, lepas tu 7% deposit, lepas tu sign SMP dan hand over the key lah. Benda tu.
So semua ni sebenarnya pakai cash kan? Sorry? Semua ni kita perlu bayar cash lah kan? Proses-proses semua ni. Kan? Untuk audience kita mungkin belum tahu, sebenarnya nak beli rumah, kita buat financing, tak semestinya kita akan dapat 100% financing. So maksudnya contoh deposit 10% kan? So 10% cash. Maksudnya korang kena standby cash 10%. So ni yang ramai orang yang tak aware, especially anak muda. Dia ingat beli rumah tu semua pakai loan je kan. Tapi sebenarnya kita perlukan cash jugalah untuk lawyer, untuk deposit. So even nak selamat kita boleh dapat even kalau kita dapat 100% loan pun still kita kena bayar 10%. Okay. Yes. 10% tu kita kena nak tak nak kita kena ready duit. At least 10 to 15% lah, sebab beli rumah ni kita ada deposit campur dengan dia punya legal fee lagi. Legal fee kita ada bank loan legal fee, kita ada SMP legal fee, and then kita ada stamp duty lagi. Benda-benda tu kita kena take note lah, benda tu kena tahu berapa yang kita kena ada sebagai preparation untuk kita bayar deposit rumah. Yes. So ni yang ramai orang first house buyer ataupun anak muda yang tak aware lah benda ni. So banyak sebenarnya kita perlukan cash. So nak selamat standby 10 to 15% daripada harga rumah. So macam mana nak buat saving, itulah pentingnya temu haji, ASB, unit trust ataupun PRS, EPF. Ikutlah mana yang korang saving tu. Okay. So tadi kita ada soalan. Just aku balik. Soalan daripada Ikmal. Pendapat. Tak nampak soalan. Kena scroll lah, dah tenggelam. So apa pendapat antara buat loan beli rumah yang ada interest atau sewa sambil saving, so dah cukup duit baru beli cash tanpa loan lah, tanpa interest. Pendapat. Okay. Pendapat untuk yang tu andai kata kita nak beli rumah, kita fikir kita sewa dulu, lepas tu kita buat saving, sebenarnya tak ada masalah pun cara tu. Cumanya bila kita buat saving, contohlah kita terlalu nak kejar rumah impian lah, harga 1 juta ke 500k, 700k, juta tak kisahlah. Kita terlalu nak ni kan, kejar rumah impian. First house kita dah nak buat, kita nak pilih rumah impian terus kan. Benda tu dia akan makan masa tau. Kita nak kumpul duit satu. And then kita kena tahu yang property ni makin lama harga dia akan makin naik. Kalau dia jatuh pun dia akan jatuh kejap, and then dia akan still naik kan. Yes. So bayangkan kalau kita perlukan masa 5 tahun untuk kita kumpul duit untuk kita beli rumah impian kita. Masa kita nak beli rumah impian kita tu, time tu rumah yang kita nak beli tu dah harga macam tu dah. 1 juta tu mungkin dah ganda. Dah jadi 2 juta, 3 juta kan. So kita kena consider benda tu. Sama ada kita buat investment dulu, kita beli rumah yang murah-murah, kita buat investment, kita plan lah, kita punya financial kan. Kita beli rumah murah, kita beli, buat cantik-cantik, bagi sewa ke apa semua. And then cukup tahun harga naik, kita jual balik. Contohlah ini game, investment ni game lah. Kita jual balik ikut market value semasa kan. Lepas 5 tahun kita jual, ataupun lepas 10 tahun kita jual kan. Karena kita akan dapat untung. Ini daripada untung-untung tu, kita boleh lah, adalah duit. At least kita ada duit cash banyak kan untuk kita top up lagi. Sambil-sambil tu kita buat kita buat saving juga kan. Contoh kita beli rumah untuk investment. Rumah yang orang duduk kita bagi sewa tu, orang yang bayar kan, kita tak bayar pun. So kita boleh still buat saving lagi kan. Kita buat saving lagi. Dalam masa 5 tahun ke 10 tahun tu, mungkin saving kita dah banyak. And then rumah tu kita dah tak nak, kita jual pada harga semasa, harga market value. So kita dah ada 2 cash saving lah kan. Untuk kita guna untuk beli rumah yang kita nak, contohlah. Macam tu lah. Pendapat saya, depends on kita punya ni lah. Kalau kita rasa kita nak tunggu dulu, kita tunggulah. Tapi kita kena tahulah, harga makin lama makin mahal. Harga rumah yang kita nak tu mungkin kita tak dapat lah pada masa yang kita target tu. Kena faham benda tu. Dan paling penting, emergency saving So kalau korang nak buat, dia tak ada salah nak menyewa ataupun membeli.
Tapi kalau korang nak main game penyewa, emergency saving korang kena kukuh. Sebabnya korang tak semestinya bila korang beli rumah dah dapat kunci, korang dah dapat penyewa. Korang kena ambil risiko yang penyewa tak ada. Mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan tak ada penyewa. So siapa kena bayar? Kita lah kena bayar. So kalau korang tak ada komitmen pun sesak, cukup makan, so kenalah ada emergency saving untuk bayar sementara dapat penyewa. Dan guru saya juga Tuan Hayat selalu pesan tak hina pun kita nak menyewa ya. So korang dekat audience jangan salah faham lah. Bukannya kita kena beli, kita nak kalau tak mampu, kita tak apa, kita sewa sambil saving. Tapi jangan anggap menyewa tu sesuatu yang hina lah. Sebab lain orang lain situasi kan. So tak ada masalah. Ikut korang punya kemampuan sebenarnya. Jangan ikut orang lain, jangan ikut kawan lah yang penting. So dan rujuklah korang punya rent. Okay. So harap menjawab Ikmal. So next Azida. Boleh explain pasal skim rumah pertama, house key dengan HOC, house campaign apa tu? Kerajaan punya. House key saya tak pasti. Okay, soalan Azidi Kalau skim rumah pertama ni kebiasaannya skim rumah pertama ada skim under government lah. Dia ada beberapa benefit lah kalau beli skim rumah pertama ni. Skim rumah pertamanya biasanya kalau kita apply loan, kita akan dapat 100% loan. 100% loan confirm. Dan sekarang ni rumah pertama dia akan dapat pencalian untuk stamp duty lah. Sebab stamp duty ni agak mahal juga sebenarnya. Sebab kita ada loan legal fee, kita ada SMP punya legal fee dan benda tu semua cost. Dan stamp duty ni pun agak mahal bayaran dia. So daripada skim rumah pertama ni dia ada exemption lah untuk benda tu. Dan setiap negeri dia ada lah, ini untuk rumah, itu rumah pemilik. Skim rumah pertama ni kira untuk ni lah, memang untuk beli rumah pertama memang dia akan dapat 100% loan. Itulah yang paling penting. House key saya tak sure sangat. Kalau HOC, HOC ni sebenarnya dia ada skim penyana lah. Bajet 2020 2021 Okay, baru ni kita tahu government baru umum yang HOC ni dapat extension sampai bulan Disember kalau tak silap. Sebab sebelum ni kalau ikutkan dia sampai bulan akhir bulan Mei, tak silap akhir bulan Mei. Dan tapi sebab PKP lagi, so dia dah extend lagi sampai hujung bulan Disember. Okay, HOC ni nama panjang dia Home Ownership Campaign. Nama Home Ownership Campaign tu kita boleh agak lah memang untuk skim untuk galakkan pembeli rumah lah kan. So daripada HOC ni tak semua boleh cakap, saya cakap rumah new project tak semua yang under HOC, tak semua under Home Ownership Campaign. So rumah yang ada Home Ownership Campaign ni dia akan dapat untuk rumah yang harga 500k ke bawah sajalah. So rumah yang harga 500k ni dia akan dapat exemption tu stamp duty juga kalau tak silap. Stamp duty dengan lagi satu saya lupa. Yang tu boleh check lah dekat website dia punya tu. Ada dua. Yang tu boleh check HOC. Itu je lah. Benda tu boleh try explore lah pasal skim rumah pertama house key dengan HOC tu. Betul. Tapi dia ada dia punya benefit tersendiri lah. Boleh check. Yes. So ni semua adalah kira bantuan kerajaan lah, kempen-kempen semua ni. So korang kena alert lah. Buka je website-website yang berkaitan. Contoh HOC ni ada website dia kalau tak silap. Dan ada projek-projek perumahan dia kan. Macam kau cakap tadi kan, bukan semua kan. Betul. Kalau tengok dekat iklan tu berjalan pun dekat billboard kadang-kadang ada certain iklan dia ada tulis HOC kecil kat bawah. Logo ada certain pun logo tu. So tak pun kalau kita mana-mana projek yang kita berkenan lah, kita pergi kat dia punya sale gallery ke, tanya je. Ini ada HOC ke tak? Atau tanya je pada yelah perundian tanah, dia orang pun ada certain projek yang dia jual, ada HOC. Boleh tanya terus. Tapi sekarang mungkin korang duduk rumah kot. Korang ikut SOP kan, di rumah tak nampak apa, signboard. Tak nampak.
Okay. So, harap menjawab tadi soalan siapa? Azida Harap menjawab. Azili. Okay. So next soalan Fikri. Kita punya 5 step pun tak habis lagi Betul. Okay. Banyak soalan. Okay. So kau nak jawab terus Okay. Yang tu rasanya dah jawab tadi dekat soalan Iqmal kot. Lebih kurang siapa rasa dia. Dia ukur baju di badan sendiri lah. Mana sesuai. Betul. Untuk situasi semasa kita lah. Okay. Memanglah waktu COVID tengok dia macam bias punya game, orang boleh beli. Tapi orang yang boleh beli tu sebab dia standby cash beberapa tahun yang lepas. So sebab orang tahu kritis dia adalah cycle. Dia akan datang dalam 10 tahun dah, orang kata average. So kalau untuk kita yang krisis ni tak mampu beli, kita standby cash hari ni untuk 10 tahun akan depan lah. Okay. So next. Sekejap, aku scroll dulu. So yang baru datang, selamat datang. Yang kalau ada soalan, boleh je tanya dekat komen ataupun question poll. So rasanya kita boleh continue dulu ke point keempat. Okay, kita masuk ke point keempat. Okay, point keempat bila kita dah faham proses apa semua, kita dah decide kriteria rumah kita nak, and then kita consult lah dengan pengundian tanah ataupun kita buat sendiri punya ni lah. Yang point keempat ni kita buat viewing. Viewing ni apa? Viewing ni kita pergi tengok rumah yang kita nak beli tu. Contoh kita dah ada rumah yang kita nak tu. Kita dah consult dengan orang, kita dah consult dengan property agent. And then kita dah dapat dah rumah yang kita nak tu. Kita pergi viewing rumah tu sendiri. Maksudnya kita pergi ke rumah tu untuk tengok keadaan rumah tu. Kita nak tengok dia punya keadaan neighborhood rumah tu kan. Betul. Sebab kadang-kadang kita tengok just based on gambar kan. Gambar cantik, belum tentu lagi kan. Indah kabar dari rupa. Bila segi viewing tu indah kabar dari rupa kan. Rupanya tu gambar lama dulu punya gambar iklan. Dia guna gambar sebelum rasa awal-awal launching lah. Sebab tu pentingnya viewing. Kita jangan, kalau boleh jangan percaya pada gambar sajalah. Gambar saja tak cukup. At least kita kena pergi juga. Yes. Ke tempat tu, turun sendiri, pergi tengok rumah tu, baru kita tahu keadaan rumah sebenar macam mana. Kalau tak, kita gamble je lah. Beli rumah kan, tengok gambar, oh cantik rumah ni. Okey lah, saya nak booking lah. Dah booking semua. Rupanya time dapat kunci, rumah tu pun teruk, tak tahu kan. Padahal rumah tu kita nak duduk sendiri. Tak apa, kita nak bagi sewa kan. Nak bagi sewa pun, Allah teruk je. Tak sesuai. Kalau kita tak nak duduk, orang lain pun tak nak duduk. Betul. Memang kena nak tak nak kita kena tak try cari masa untuk pergi view rumah tu. Biasa orang akan view rumah tu weekend lah. Kebiasaannya klien akan pergi cuti. Apa malam. Tapi malam jarang kot sebab orang kadang-kadang nak rehat malam kan. Tak pun malam pun gelap kan. Nak tengok keadaan rumah sekeliling neighborhood kan. Better untuk buat viewing, recommend untuk pergi waktu siang lah. Boleh tengok keadaan sekeliling waktu siang semua macam mana. Boleh je nak pergi waktu malam pun tak ada masalah pun. Suasana dia beza kot kan. Kut malam ada yang berempat. Kita nak 2-3 kali tak puas hati kita datang siang, kita datang malam. Tak puas hati datang weekday, kita datang weekend. Pun tak ada masalah. Tapi tengok lah kalau property agent tu layan. Betul, kosong. Tapi benda tu boleh je kita nak, contoh kita sebagai pembeli, kita nak pergi sendiri, nak tengok neighborhood, pergi sendiri je. Pergi tengok neighborhood, tak ada masalah juga. Yes. Ayah saya sendiri pun beli rumah kan. Dia dah pergi sekali dengan property agent. Dia dah tengok dalam semua, dia akan pergi lagi 2-3 kali, pergi sendiri. Dia akan pusing-pusing kawasan tu. Sebab dia nak tahu apa, dia nak check neighborhood dia tu. Sebab kita tak tahu neighborhood, jiran kiri kanan dia, orang apa. Bujang ke, family ke, bangsa apa kita tak tahu kan. Lepas tu kita tak tahu keadaan taman tu macam mana kan. Ada kes mencuri ke apa semua kan. At least kita dah pusing-pusing, kita jumpa orang area situ ke, tanya-tanya ke, at least kita dapat info pasal neighborhood area tu. Yes. Kalau kita beli untuk homestay, kita kena fikir kita nak duduk tu for a long time lah. Bukan short time je kita duduk situ. So takkan kita nak duduk dekat kawasan yang bad neighborhood.
kawasan yang banyak perompak, banyak kes curi kan. Benda tu sangat penting lah untuk membeli. Lebih-lebih lagi Check. mesti. So siapa yang nak homestay yang ada anak kan. So pembesaran anak tu kesekitaran kan. Kadang-kadang sebab ada juga macam certain property agent dan jenis suka bagi orang panggil apa sembang lebih lah. Juga kan. Sembang. Dia cerita, area ni dekat dengan ni, area ni dekat dengan tu, kawasan ni ada ni, kawasan ni ada tu. Pergi-pergi kan tak ada apa benda tu. So kita kena pergi lah sendiri, at least tengok kawasan tu betul ke ada semua tu kan. Tak pun kalau contoh dia kata area rumah tu dekat dengan LRT ke apa semua, kita boleh check lah from Google Map kan. Tapi dia kata area tu ada kedai ni, ada tu ni. Kita tak buat hati, kita pergi lah buat viewing. Site viewing kan. Tu je lah. Sebab kadang-kadang dalam marketing memang cuma cantik 3 minit dari LRT, 5 minit dari MRT. Tapi bila korang pergi, korang walk apa kita panggil? Walk distance. Korang buat walking distance sendiri, kita tengok 20 minit ambil kau nak pergi kerja. Benda tu saya pernah buat sendiri lah. Saya pernah buat sendiri kan? Bawa klien jalan kaki pergi LRT. Sebab nak check, sebab benda ni rumah ni kita beli, kita deal dengan ejen lain. Ejen kata rumah ni, ejen lain tu cakap rumah ni dekat dengan LRT 5 minit je jalan. So tak pasti dah bawa klien, kita try bawa klien kan. Jalan sekali pergi LRT. Betul ke 5 minit kan? Tengok jauh kan. Berpeluh-peluh kan. Lecak ketiak kan. Berpeluh kan. Ni jauh sangat kan. Macam tak sesuai lah. Kita tahu benda tu. Kita dapat new info. So kita boleh stop dulu, hold dulu. Tengok lagi rumah lain kan. Lagi-lagi kalau nak pergi kerja kan, bajet 5 minit jalan kaki. Selagi korang turun rumah, tengok 20 minit kau jalan. Lagi satu mungkin isu kalau korang beli yang kondo kan, ada blok A, blok B. Mungkin korang tersilap blok, nak blok A tapi terbeli blok B. Itu pun kena betul-betul view. Kena check juga. Antara isu dia lah. Okay. So yang ni tak ada siapa tanya sebab semua tak pernah viewing lagi. Terus senyap semua. Audience tak ada soalan. Alright. So last step. Kita pergi ke last step. Step kelima. Step kelima, bila kita dah puas hati viewing, booking lah. paling orang cepat orang lah. Bila puas hati kan, booking lah, kita buat booking untuk kita lock unit tu. Booking macam saya cakap tadi, 3%. Kita bayar, contoh kalau kita beli through agency, through property agent, standard fee, booking fee 3% je. So bila dah sign booking form, owner dah sign, buyer dah sign, owner dah sign. So benda tu akan proceed untuk ni lah, kita submit loan lah. So kena tunggu proses submission loan application tu dalam 2 minggu macam tu kan. Kita booking lah sekali. Itu so kita tahulah daripada step awal, 5 langkah awal tu kita kena tahu kita buat siap makan kelarikan loan dulu. Kita kena set kriteria rumah, decide kita punya purpose. Lepas tu yang ketiga kita kena faham proses dia punya flow beli rumah. Dan keempat, kita dah decide semua, kita pergi viewing. Dah puas hati, kita bayar terus booking. Jangan tunggu lama. Takut kan kita dah puas hati rumah tu, kita balik fikir apa semua kan. Tak tahu bila kita dah decide esok tu, rumah ni dah ada orang lain booking dulu lah. Kan dah melepas kan. Betul. Okay, tapi saya nak cakap satu lah pasal booking lah. Sebab booking ni, okay, kenapa orang banyak beli rumah through property agent. Okay, so kita nak cakap kat sini, beli through property agent ni sebenarnya lebih secure lah kalau nak compare. Sebab ada je orang beli through broker tak pun dia beli direct terus dengan owner. Developer pun ada. Bukan ni untuk rumah subsale lah. Dia direct terus dengan owner ada. Ada yang through broker. Broker ni dia bukan registered under mana-mana agensi lah. Dia kira dia macam freelance lah. Kira jadi orang tengah kan. Dia tolong jual kan. So benda ni kadang-kadang certain broker ni dia dia tak ada black and white. Bila bayar booking tak ada persetujuan apa semua kan. Tapi kalau beli through agency, through property agent,
Buyer dia akan sign satu booking form. Dalam booking form tu semua ada dia punya TNC semua. So bila sign semua tu, dalam tu dah stated lah. If loan rejected, booking fees can be refunded. Maksudnya kalau loan reject, dapat balik duit. Andai katalah kita ambil contoh, kita beli direct dengan owner kan. Owner tu macam dia pun cincai-cincai apalah awak booking je lah 9,000 dulu kan. Tak apa booking lah 5,000. Okay. Dia pun percaya je bayar 5,000. Okay lah bayar 5,000. Tak ada black and white. Terus bagi cash 5,000. And then contoh owner tu dia dapat 5,000 tu dia dah guna duit tu untuk buat benda lain. Tak ada confident lah. Orang tu baru nak apply loan. Tak tahu lagi reject ke approve kan. Tiba-tiba loan reject. Macam mana dia nak dapatkan balik duit tu? Duit tu dah hangus lah. Nanti dah guna. Mungkin boleh dapat. Tapi makan masa. So nak kena tunggu macam kita tuntut hutang lah. Dia bayar bila bayar. Nantilah duit tak ada lah. So benda tu dah jadi macam tak, dia less secure lah cakap. Sebab tu better beli through ni lah agent yang berdaftar under agency. Yang license. So Fikri, macam mana nak jadi rent? Jadi rent ni apply dia apply je, pergi je ke mana-mana real estate agency. So, macam dia nak jadi ni mudah je proses untuk register ni. Biasanya pergi tu register, nak join team saya pun tak ada masalah. Sebab proses ni simple je. Dia tak ada nak pergi interview ke apa semua. Just submit isi borang ke semua. Depends lah kita jumpa dengan siapa kan. Ada orang dia team leader, mungkin dia team leader dia agak strict untuk ambil untuk jadi dia punya team kan. Dia benda tu. Tapi cara nak apply dia memang mudah je, tak macam apply kerja corporate apa semua lah. Kena pergi interview, bawa resume, tak ada. Tak perlu benda tu. Dia just isi form, baik. Okay. Lagi satu dia perlu ada bayar commitment fee sikit lah dekat agensi. Itu je lah. Standard pun dalam 200 ke 300 macam tu. Setahun? Dia kira lifetime. Oh, lifetime. Okay. Dah jadi tu boleh terus lah. Akan attend kursus sebab agensi dia akan provide kursus, akan buat training apa semua untuk ni lah, untuk new agent. So kalau nak join, simple je cara dia. Just jumpa orang yang dalam bidang tu dan tanya dia macam mana nak register, dia akan guide lah benda tu. Betul. Tapi dia rent tak ada exam kan? Rent tak ada exam. Kalau REA ada exam REA? Kan REA ada exam. Kalau untuk jadi rent yang berdaftar, registered under lembaga penilai, dia kena attend kursus 2 hari. Kursus 2 hari ni dia kena bayar RM600. Dia akan adalah dia punya taklimat, cerita pasal proses apa semua, legal apa benda, semua legal pasal ni. So dia punya tu 2 hari. Benda tu kita boleh pergi, even kita belum attend tu pun kita still boleh join real estate agent, atau kita nak pergi kursus tu lepas kita dah join real estate agent pun tak ada masalah. Yes. Okay. So kita pun dah masuk 1 jam ni. Banyak info kita belajar, banyak Q&A juga. Kalau audience yang baru masuk ataupun dah stay dari tadi awal, kalau ada soalan boleh je tanya dekat komen ataupun question poll lah. So ala-ala Fikri dah tanya tu, mungkin kau boleh share kot macam mana kalau diorang nak cari rumah macam tadi, apa kau subsale new project area KL Selangor, macam mana diorang nak contact kau ataupun ada nak jadi rent macam mana? Okay, kalau berminat lah nak join, untuk join sebagai real estate negotiator, boleh lah contact atau DM je, tanya kan. And then nanti boleh lah sembang-sembang tepi kan. And then kalau ada nak consult berkenaan cara beli rumah ke, perlukan assist untuk beli rumah, just call je bagi. Then insyaAllah saya boleh tolong mana yang boleh. Saya akan bantulah daripada proses A to Z. Tak pun nak minta pendapat pun insyaAllah boleh je. Okay, tengah type. Sambung. Ataupun benda dah. Okay. So korang boleh je tekan dekat
profile untuk follow host kita Mus dan juga saya host anda. Sebelum tu, sebulan ni seperti biasa setiap minggu saya akan buat sembang santai Don. Sebulan ni saya dah kumpulkan 3 guest untuk sembang property. So Mus ni guest pertama saya. Dan lagi 2 minggu akan ada lagi topik lain tapi tentang property juga. Dan guest pun dah confirm tarikh. So boleh je follow saya untuk next punya session. Okay. So Fayad, kita ada lagi soalan So kau okey sebab dah sejam ni? Boleh je. Tak ada urusan lain. Okay, so guest dah bagi green light, kita ambil lah soalan satu lagi. So cara nak lepas loan mudah? Cara nak lepas loan mudah, macam yang tadi explain lah awal-awal tadi pasal financial statement lah. Kita buat same akan kelayakan loan dulu. Kita buat same akan kelayakan loan dulu. Contoh kita consult dengan perundian tanah dan perundian tanah pun bagi green light benda tu okey, insyaAllah lah. Itu tips pertama lah. Kalau kita dah semak semua dengan perundian tanah, kita proceed untuk submit loan dekat banker, insyaAllah dia punya possibility tu kira tinggilah, high chance lah untuk kita lepas. Sebab biasanya perundian tanah pun dia tahu mana yang sesuai, mana tak sesuai kan. Okay. So lagi satu caranya, kita tengok lah, orang kata ukur baju di badan sendiri lah cakap kan. Kita tengok lah based on gaji kita ni, layak tak kita nak beli rumah kan. Gaji kita berapa sekarang, kita nak beli harga rumah berapa. Bila kita dah buat semakan kelayakan, kita tahu layak tak layak. Apa pun back tu semakan kelayakan tu lah. Itulah yang pemudah cara pun. Kalau yang tu awal-awal kita check, kita buat check dengan rent agent pun dah tak lepas, confirm kita pergi dekat banker pun susah nak lepas. Itu je pesanan saya lah untuk cara nak lepas loan tu. Banker lagi banyak detail dia ada. Betul. Kita akan bagi roughly je, rent agent ni dia akan bagi secara roughly je. Benda tu based on benda tu, kalau dia kata okay, insyaAllah lah high chance lah kemungkinan tu dapat tu. Tapi sebenarnya bahasa mudah, Fayad dan semua audience, cash flow kita je sebenarnya. Duit masuk, duit keluar kita je. Kita jaga elok, banyak surplus, banyak lebih duit, lagi tinggi lah chance nak dapat financing tu senang. Jaga cash flow je. Jangan kalau defisit setiap bulan, jangan harap lah. So jaga balik cash flow, rekod balik korang punya belanja. So check mana yang perlu buang, mana perlu kurang. So Azida, repeat cara DSR kot. Okay. Azidi tanya boleh repeat cara nak kira tadi tak? Kira DSR lah kan? Betul. Okay, cara kira debt service ratio ni kiraan dia punya formula dia, kita ambil kita punya komitmen semasa, komitmen yang kita punya komitmen dengan bank campur dengan installment rumah yang kita nak beli. Contoh 300,000 rumah harga 300,000, kita kena tahu, kita kena check dulu berapa installment dia. Contoh 1,200 lah. So kita campur komitmen kita, contoh kereta campur PT ke, kereta campur motor dalam 700, 800 campur lah dengan 1,200 tu, bahagi dengan gaji bersih. Dan dapat bahagi gaji bersih darab dengan 100%. Itu je. Tu dah tulis kan, komitmen semasa campur komitmen installment bagi dengan gaji bersih. Kira komitmen baru lah tu. Komitmen baru bagi gaji bersih darab dengan 100%. Akan dapat dia punya percentage dia. Berapa persen. Contoh kalau kurang daripada 60%, insyaAllah lepas untuk beli. Yes. Kena tahu, tadi saya cakap lain tangga gaji, lain dia punya DSR rate. Lain bank, lain juga. Macam tu je lah. So yang lain percentage maksudnya berapa banyak, berapa maksimum financing kita boleh dapat lah. So berapa maksud Mus beza tu adalah berapa maksimum financing kita boleh dapat lah. Okay, so mungkin lah last lah. Mungkin kau boleh kongsi satu pengalaman lah yang kau pernah handle lah saya ni. Mungkin pengalaman yang paling mengarut ke, pengalaman tak kisah yang mana paling best. Mengarut ada yang ongoing. Yang dah sudah tu share yang dah settle lah.
Kalau apa? Dia punya apa? Dia punya Share, tak adalah nak share pasal perangai ke apa. Share just dia punya pengalaman memang jual rumah je lah. Okay, biasanya kalau masa jual rumah, owner akan contact lah. Ni masa jual rumah lu lah. Owner dia contact, biasanya dia tanya, dia minta tolong carikan rumah. So saya sebagai ejen, saya tanya berapa bajet. Tanya dulu berapa bajet dia. Okay, dia akan bagi bajet. Ada certain tu dia akan bagi tahu terus. Tolong carikan rumah harga sekian-sekian. Tak pun tolong carikan rumah, kita tanya berapa bajet, dia bagi tahu bajet dia. Okay, daripada bajet tu, kita tak tahu lagi dia lepas ke tak. So saya rent agent, saya akan tanya dia, tak pernah buat semakan kelaikan loan ke belum? So tak pernah, dia kata tak pernah. So pada situ saya akan buat semakan. So dia akan ikut flow sama lah macam tu. So dia bila dia klien tu dia dah buat semakan, dah lepas. Okay, so saya bagi cadangan harga berapa yang dia boleh dapat sebenarnya. Maksimum berapa, tak boleh lebih pada ni. Kalau tak susah nak lepas loan. So dia dah lepas benda tu. So tanya rumah macam mana dia nak. Saya bagi dia punya beberapa rumah lah, ikut dia punya kriteria yang dia nak. Area sini dia nak macam ni, rumah 2 tingkat. Area contoh rumah tu masa saya jual tu rumah Seri Gombak. So dia kata dia nak beli rumah Seri Gombak. Saya bagi lah a few option rumah tu. Dia dah tengok semua rumah tu. Okay, dia pilih yang mana dia nak tengok. Dia daripada list yang saya bagi tu ada dalam 2-3 rumah kan. Dia kata okay, dia nak tengok 2 rumah ni sebab dia rasa macam cantik kan dalam gambar. So saya buat lah pergi rumah tu, tengok sendiri depan mata rumah yang dia nak tu kan. Satu rumah dia tengok teruk. So buat viewing lah. So dia tengok rumah tu, sendiri depan mata. Bila dah sampai area tu, masa dalam gambar nampak macam okey. Tapi bila sampai, saya pun sampai situ sebab saya tak pernah pergi tu. So pergi viewing, rupa-rupanya rumah tu kat kawasan memang ujung dekat dengan hutan. Kawasan dia kawasan macam low cost sikit, jalan sempit. Murah. Lepas tu, kos rendah ni. Rumah tu mula lah sebelum dia minta area Seri Gombak tu, dia minta area KL tak pun Seri Gombak. Semua saya try bagi orang semaju dulu waktu tu. So dapat rumah murah, harga yang macam dia nak kan. So pergi lah. Rumah tu memang keadaan dia teruk. Memang kalau nak renovate pun memang makan duit banyak lah. Memang kena keluar banyak lah untuk buat renovation semua. Dia punya pagar pun, pagar rumah tu nak buka ke depan, tak boleh buka habis. Sebelah tu ada batang paip sekat. Batang paip terkeluar dekat depan tu. So macam tak boleh buka pun. Macam pelik. Kita rumah ni kan. Di rumah 2 tingkat. Itulah kan. Naik atas. Ya Allah, teruk. Serius teruk. So dia tengok tu, lepas tu ejen yang bawa yang bagi propose rumah tu pun tak nak datang pun, tak nak deal pun, tak nak cerita pasal rumah tu semua. Dia kata pergilah lepak pergilah bawa klien tu, saya lepak mamak. Nanti dah settle bagi tahu. Ajak dia banyak kali kan, datang sekali kan boleh kan explain dekat buyer. Tak nak. Sampai ke sudah dia tak nak datang. Dia tolong buka kunci, tolong buka pintu je. So macam okay lah, at least buyer tu dia tengok rumah tu depan mata. Rumah tu teruk. So dia tak nak. So next lah, kita boleh bawa rumah lain. So dia bila dah 2-3 rumah tu dia tengok, last sekali okay, masa nak dapat yang rumah last tu, bawa dengan ejen lain jugalah. Kira kita orang panggil ni co-agency tau. 2 ejen. Seorang ejen yang pegang rumah owner untuk jual, saya ejen yang bawa buyer. Kawasan bawa kira lebih kurang macam tu lah. So saya bawa pergi rumah tu. Masa hari saya nak appointment tu, nak pergi viewing tu, dah deal lah. Ejen tu dah deal dengan owner punya adik kot. Tak kan. Dalam hujan lebat semua, kita dah sampai. Tunggu. Rupa-rupanya ejen owner tu dia terlupa pasal appointment tu, padahal dah bagi tahu. Sudah. Dia terlupa, dia boleh relax cakap kan. Suruh dia datang sekarang. Dia tak nak, dia kata dia busy kerja. Dia macam benda kita orang kerja kat. Dia dah janji, lepas tu dia tak datang, lepas tu dia tak nak datang lagi kan. Tu kira challenge juga waktu tu kan.
So kena set balik second day. Masa tu macam kita bawa buyer. Buyer tu tak jadi macam tak best sikit lah bila benda jadi macam tu kan. Dah set apa semua. Dia pun dah freekan waktu dia semua kan. Nak set balik. Buyer tu pun busy gila kan. So dia jadi macam benda tu akan effect sikit lah dekat klien punya mental kan. Daripada minat dia dah mula drop. Tapi nasib baik lah. Buyer tu dia minat juga dengan rumah tu. So send tu second appointment. Dia datang, dia tengok rumah tu, dapat tengok rumah dalam semua. Dia sepuas hati. Alhamdulillah dia terus book rumah tu. Dan itulah. Sekarang ni dia tengah dalam proses tukar hak milik je lah. So, so maksudnya kalau korang nak beli rumah, buatlah shortlist few rumah untuk untuk beli lah. Kalau tak nak cari sendiri, boleh nak cari sendiri. Tak pun nak cari sendiri boleh, tak pun just tanya pada kita, bagi je kriteria yang kita nak tu, bagi pada brand agent, property agent, bagi tahu okey saya nak rumah macam ni, insya-Allah dia orang boleh assist untuk cari rumah yang kita ikut kriteria tu. Dia cuba, dia akan bagi beberapa rumah as option, dia akan bagi list dan boleh pilih daripada situ. Okay. Itulah antara penting kita viewing tadi. Kan ada real case tadi dia kan. So kita pun dah terlebih 1 jam ni. Mungkin Fikri punya soalan ni mungkin simple je kot. Aku rasa dalam 200,000 kot maksimum. Kenapa? Apa? Ni rumah ni soalan Fikri. Maksimum 200k kot. Dia dah lebih kurang lah, dalam 200k lebih kurang macam tu lah harga rumah. Tapi sebab dia depends on bank interest juga. Bank interest pun akan affect lah berapa installment kita. Sebab 400 ni pun dia tak include lagi dengan macam ada tulis pin kat bawah tu kan, MLTT kan. Ada juga bank dia ada MRTT. Benda tu dia tak include lagi. Ada serta tu dia financekan loan legal fee masuk dalam bank, installment. dia finance sekali dalam installment. So benda tu 800 tu dia akan jadi mahal sikit, jadi 800 setengah ke jadi 900 lah. Dia depends lah. Campur lagi dengan bank interest lagi. Bank interest lah tu tak ada masalah lah. Based on itulah. So roughly kalau 800 installment ni dalam 200k punya rumah lah. Sikit lah lebih kurang. Plus minus lebih kurang lah. So macam mana korang nak tahu tadi contohnya kiraan tadi mungkin korang boleh macam tadi kan komitmen semasa tambah komitmen installment baru. Baru mungkin korang punya komitmen 2,000 kan. And then bahagi income korang, income bersih mungkin 4,000. So situ korang dapat dalam 50%. And then so daripada yang 4,000 tadi korang bagi kalilah tadi contoh 70%. So korang akan dapat dalam 1,800. So 1,800 korang tolak tadi yang yang komitmen bagi gaji korang dapat dalam berapa tadi? 2,000 kan, 2,000 komitmen. So korang ada lagi extra dalam berapa? 800 so 800 tu korang kira-kira mungkin dalam 200k maksimum rumah punya korang boleh dapat financing. Tapi itu saya nak cerita dalam ni susah sebab dia technical kira-kira. So korang kena tepi lah. Tapi dia punya kiraan mudah je tentulah. Komitmen bagi. Itulah macam ni lah. Senang. Aku dah tulis kat buku contoh tapi nak sebut tak tengoklah macam ni lah. Dia punya calculation dia lebih kurang macam ni. Nampak kan? Contoh 300 campur 1,500. Itu dia punya komitmen dia. Campur dengan komitmen baru, bahagi gaji bersih, darab 100% dapat 55%. So dia tak daripada 60%. So high chance lah untuk loan lulus. So kiraan dia lebih kurang macam tu lah. Tapi yang komitmen tu kita kena check. So komitmen kita tu berapa, kena check betul-betul. Dan benda ni pun kalau kita tak tahu nak buat sendiri, malas nak buat sendiri pun boleh je minta bantuan property agent untuk tolong buat saya makan benda ni. Tak ada masalah. Okay. So kita pun dah tak ada soalan dan kita pun dah
dah sejam lebih ni, sejam suku. So kita boleh end. Saya nak remind balik. So bulan ni saya dah invite 3 guest. So yang ni Mus adalah guest pertama untuk sembang property. So topik Mus ialah 5 step beli rumah untuk first house buyer. So minggu depan saya akan bawa guest kedua, tapi dengan topik berbeza lah. Still berkaitan dengan property. Topik apa, korang kena tunggulah. Saya suka bagi teaser. Tak suka nak kantaikan awal-awal. So then hujung bulan nanti pun ada lagi seorang guest tentang property juga. So diorang ni semuanya rent lah. So suka-suka kita orang juga. So last sekali, terima kasih untuk semua audience yang tengok live ni. Juga kita Mus. Mungkin ada kata-kata akhir Mus? Ya. Mungkin ada kata-kata akhir? Kata-kata terakhir. Saya repeat balik lah pasal yang ayat saya sebut tadi. Kalau nak beli rumah tu, kita dapat semakan apa semua tu, kena ingat kita beli bukan sebab kita layak, tapi sebab kita mampu lah kalau boleh. Maksudnya kita ukur baju kat badan sendiri lah. Benda tu yang paling penting sekali sebab ramai yang dia terlalu gelojoh. Baru kerja beberapa bulan, tu tiba-tiba dah nak terus beli rumah, dia dah tak ambil kira dah komitmen dia yang lain-lain semua. Dia asal lepas loan je dia nak beli rumah terus. Sebab apa? Sebab dia nak ikut kawan dia beli rumah, abang dia beli rumah, itu beli rumah semua. Dia pun nak beli. Last sekali memang terjerat seorang-seorang lah. Lepas tu dia yang sakit. So kena fikir masa-masa, fikir panjang lah orang cakap. Fikir for dia punya future plan lah. Kena ada semua benda tu. Kena fikir betul-betul. Ni baru sembang rumah kan. Dan terkejut, saya pernah buat sesi financial. Dia dah kerja 2 tahun. Dia nak beli Azia pun tak mampu. Bukan layak tapi tak mampu. Dia layak, gaji layak, tapi dia nak beli Azia, komitmen bulanan tu dia tak mampu. Apakah rumah yang lagi tinggi korang punya bulanan. So kalau kita layak financing tu, tak mestinya kita mampu untuk membayarnya. Okay, so lagi sekali terima kasih untuk semua audience dan guest. Stay safe, ikut SOP dan selamat malam. Jumpa lagi minggu hadapan di Sembang Santai Don. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih. Alright.